Jika anda boleh, sila jelaskan situasi semasa di sepanjang sempadan utara Israel dengan Lubnan di kedua-dua belah pihak, iaitu di utara Israel dan di selatan Lubnan. Baiklah, jadi IDF diletakkan atau cuba mengawal sepanjang apa yang kami panggil sebagai garisan kuning. Sebenarnya tiada garisan. Tetapi ia berada pada jarak antara kadang-kadang 1 kilometer, kadang-kadang 12 kilometer dari sempadan, sekali lagi mewujudkan kawasan keselamatan. Dan terdapat kira-kira 50 bandar Syiah Muslim yang kini sedang dimusnahkan oleh IDF kerana kehadiran Hizbullah di dalam dan di bawah bandar-bandar tersebut. Ini bermakna terdapat interaksi harian, pertempuran, pergeseran antara kedua-dua pihak. Sementara ancaman utama oleh Hizbullah adalah FPVS, iaitu drone kecil yang dilancarkan dari jarak yang kadang-kadang jauh, malah bukan pun dilancarkan dari dalam garisan kuning. Dan ia suka untuk dikesan, sebab itu suka untuk memintasnya. Ia sangat kecil. Ia hanya boleh membawa sejumlah kecil bahan letupan. Dan mereka menyerang askar sama ada di Lubnan atau juga di Israel berhampiran sempadan. Jadi cubaan untuk memintas menyebabkan amaran. Dan dengan cara itu, siren berbunyi setiap hari di pelbagai komuniti di utara. Dan kadang-kadang seperti Jumaat lepas, Hizbullah sengaja melancarkan roket ke arah komuniti Israel. Ia berlaku di Arya dan Kiryat hanya pada hari Jumaat. Jadi ia seperti kembali kepada keadaan normal, tetapi sebenarnya bunyi peperangan sentiasa ada di tempat kami tinggal. Jadi adakah anda mengenal pasti perubahan taktik oleh Hizbullah berbanding pusingan pertempuran sebelum ini pada tahun 2024? Ya, ia benar-benar berbeza kerana pada tahun 2024, setiap serangan roket Hizbullah terdiri daripada kira-kira 20 atau 30 roket, kadang-kadang lebih banyak lagi. Ini tidak berlaku dalam kempen semasa dan ia sememangnya tidak berlaku dalam gencatan senjata yang didakwa itu. Saya setuju dengan apa yang anda katakan, tiada gencatan senjata. Sebenarnya ada gencatan senjata untuk Tel Aviv dan ada gencatan senjata untuk Beirut dan pengecualian pertama adalah minggu lepas dengan pembunuhan Komander Brigade Ratuan. Tetapi ia masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan proses pemulihan Hezbollah. Aktiviti utama IDF tertumpu di selatan dan aktiviti utama Hezbollah tertumpu di utara Israel. Jadi awak bercakap tentang usaha pemulihan Hezbollah. Bagaimana mereka mendapatkan senjata mereka? Ini adalah kali kedua pertempuran sengit berlaku walaupun sekarang ia agak lebih terhad berbanding pada bulan Mac dan awal April yang lalu. Tetapi mereka masih mempunyai roket yang telah mereka lancarkan. Mereka masih mempunyai drone. Mereka juga mempunyai FPV ini. Adakah semua ini buatan sendiri atau adakah mereka menyeludupnya ke dalam Lubnan? Setakat yang kita tahu tentang drone FPV, ia mungkin diimport tetapi mereka juga boleh membangunkan keupayaan untuk memasangnya di Lubnan. Yang lain juga boleh dipasang. Kita tahu tentang bengkel pembuatan kecil untuk mencipta UAV. Prokep itu mudah, ya, dan ini sedang dihasilkan sama ada di Beirut atau di Depka. Bagi yang diimport, industri penyeludupan dari Syria masih berterusan, walaupun kerajaan Syria merampas sebahagiannya. Tetapi ada penyeludup di lapangan yang sanggup melakukannya demi wang. Dan ingatlah bahawa sempadan antara Syria dan Lubnan tidak berdinding dan tidak berpagar. Ia juga bergantung kepada bentuk muka bumi. Jika sebuah lori boleh merentasi bukit dan lembah, jadi jika ada jalan, kemungkinan itu tetap ada. Selain itu, kemungkinan laluan maritim juga aktif. Soalannya adalah mengenai lapangan terbang Hariri, kerana tiada penerbangan Iran yang mendarat di sana secara tetap seperti dahulu. Hanya diplomat sahaja dan mungkin mereka juga membawa beberapa daripadanya. Untuk FPV, ingat bahawa anda hanya perlukan satu lori untuk membawa ratusan daripadanya kerana ia sangat-sangat kecil. Lihat, Sarit, apa yang anda gambarkan memang luar biasa. Maksud saya, ini adalah gencatan senjata kedua di Lubnan selepas seperti yang saya sebutkan, perang sengit pada tahun 2024. Pada masa itu, Israel di penghujungnya berkata bahawa mereka telah melemahkan keupayaan Hizbullah dengan ketara. 80% daripada simpanan roket mereka telah dimusnahkan, kebanyakannya dalam satu hari melalui satu operasi yang dinamakan Panah Utara.
Bagaimana anda menjelaskan keupayaan mereka melakukan ini? Masih lagi, mungkin bukan 30 roket setiap serangan, tetapi ada hari-hari di mana mereka melancarkan berpuluh-puluh roket ke arah komuniti di sempadan utara. Jadi adakah anda terkejut bahawa mereka masih mampu beraksi seperti itu? Dan sekali lagi, bagaimana anda menjelaskannya? Lihat, semuanya berkaitan dengan matematik. Jika Anda lihat pada angka, sebelum tahun 2023, Hizbullah mempunyai 75.000 roket. Saya hanya bercakap tentang roket sekarang ya, tidak termasuk mortar dan tidak termasuk drone atau UAV. Untuk pelbagai jarak di Israel, dan sebahagiannya adalah peluru berpandu tepat sebanyak 75.000 dengan pengurangan kira-kira 80%. Jadi jumlahnya sekitar 20.000. Dan kami menyerang di Lubnan antara dua kempen, kira-kira 2 kali sehari, terhadap Hizbullah di seluruh Lubnan, tetapi kebanyakannya di selatan. Jadi mungkin kami telah melemahkan lagi apabila kami memasuki kempen semasa pada bulan Februari, di penghujung Februari. Jadi mereka masih mempunyai beribu-ribu roket dan itulah situasi yang Anda lihat hari ini. Namun Hizbullah tidak mampu melancarkan pencerobohan seperti Hamas terhadap komuniti Israel. IDF berada di sana sebagai penampan antara orang awam Israel dan Hezbollah. Jelas sekali Hezbollah berdepan banyak kesukaran, namun perang masih belum berakhir. Dan walaupun hidup kami belum kembali normal, kami harus meletakkan segala-galanya dalam perspektif yang betul. Keadaan hari ini lebih baik daripada sebelum tahun 2023 kerana kami melihat mereka setiap hari di sempadan dan kini mereka sudah tiada di sana lagi.